Bonjour à tous, comment ça va? Bon, nous arrivons maintenant sur notre nouveau sujet, loisir et sujet. Ya, halo apa kabar semuanya? Hari ini kita sampai ke materi kita yang baru tentang loisir et sujet. Loisir itu waktu luang, sujet harapan. Jadi nanti di dalam bahasan yang baru ini kita akan membahas mengenai aktivitas di waktu luang ataupun harapan mengenai aktivitas di waktu luang. Di bahasan ini nanti kita kita akan menggunakan lagi bahasan mengenai penggunaan aimer, préférer, détester ataupun adorer seperti bahasan yang kita gunakan semester lalu dalam bahasan le goût atau kesukaan. Nah, karena itu maka saya review sedikit tentang materi semester lalu mengenai préférence atau le goût. Oke, masih ingat ya, untuk pembahasan le goût atau exprimer la préférence kita menggunakan 4 kata kerja, yaitu aimer, adorer, préférer, dan détester. 4 kata kerja ini semuanya berakhiran dengan er, jadi konjugasinya beraturan, dan saya review sedikit di sini untuk konjugasinya. Jadi seperti verba regulier, maka er-nya dihilangkan kemudian ditambahkan dengan akhiran-akhiran sesuai dengan subjeknya ya. Oke, sekarang saya review untuk pengucapannya. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. J'adore, tu adores, elle adore, il adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Je préfère, tu préfères, il préfère, elle préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère, elle préfère. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. Kemudian untuk penggunaannya di dalam kalimat 4 kata kerja tadi untuk menyatakan I like something gitu, maka somethingnya noun wajib dilekati oleh artikel defini yaitu le, la, dan le tergantung dari jenis kata benda yang disukainya. Contoh misalnya he likes pizza. Karena pizza itu adalah maskula, maka nanti dalam bahasa Prancis kita akan mendapatkan il aime le pizza, begitu. Bagaimana apabila ada penggabungan antara suka melihat sesuatu? Misalnya, I like watching television. Maka watchingnya regarder dalam bentuk infinitif. Contoh, j'aime regarder la télévision, gitu ya. Jadi sekarang 1. Apabila kita akan menggunakan noun, maka sebelum noun wajib artikelnya adalah le, la, atau le. Contoh, j'aime la musique, nous préférons le jazz que le rock, je déteste les films horreur. Apabila diikuti oleh verba, maka verbanya bentuk infinitif. J'aime manger et je déteste faire du sport. I like eating gitu ya, saya suka makan dan aku tidak suka atau aku membenci berolahraga. Elle préfère aller à Jakarta que rester ici. Dia prefer untuk pergi ke Jakarta daripada tinggal di sini. Jadi aller dan restenya bentuk infinitif. Apabila dalam bentuk negatif, maka yang diapit ne dan pa sebagai konstruksi negatif adalah 4 kata kerja tadi ya. Contohnya misalnya, je n'aime pas la musique, je préfère regarder un film. Nous ne détestons pas faire du sport. Jadi yang dinegatifkan adalah aimer, adorer, ataupun préférer. Détester adalah makna tidak suka, jadi kalau dinegatifkan menjadi suka gitu ya. Walaupun maknanya nanti akan sedikit berbeda menjadi positif karena détester bermakna negatif atau bermakna tidak suka.
Berikutnya, selain untuk menyatakan yang tadi, menyatakan kata kerja eme ataupun menyatakan kata kerja, 4 kata kerja yang tadi, 4 kata kerja tadi bisa kita tambahkan dengan menggunakan dengan menggunakan adverb atau kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan terutama pada kata kerja eme. Jadi contohnya adalah boku, biang, angpe, dan padutu. Contoh, j'aime boku, j'aime bien, j'aime angpe. Kemudian misalnya tidak suka sama sekali, je n'aime pas du tout. Jadi perhatikan di situ ada tanda positif dan tanda negatif. Jadi semakin banyak tanda positifnya adalah nuansa makna yang lebih banyak. Sedangkan semakin sedikit tanda negatifnya berarti adalah derajat atau nilai ketidaksukaannya juga semakin sedikit. Pada saat kita akan menggunakan adverbial ini dalam sebuah kalimat baik positif atau negatif, maka tidak merubah susunan baik kalimat positif atau negatifnya. Jadi yang diapit oleh negatif tetap adalah 4 kata kerjanya tadi. Jadi misalnya, j'aime le film et j'aime bien le film policier. Il aime un peu le cinéma, mais il aime beaucoup le théâtre. Jadi tidak merubah yang tadi. Demikian juga apabila dinegatifkan. Il n'aime pas un peu le cinéma, mais il n'aime pas beaucoup le théâtre. Jadi negatif tetap yang diapit adalah 4 kata kerja tadi, ditambahkan dengan adverbialnya, kemudian artikelnya tetap. Selain untuk menyatakan positif dan negatif atau kalimat afirmatif dan kalimat negatif, maka dalam bahasan semester lalu kita juga bicara mengenai kalimat tanya atau interrogatif, interrogation. Kalimat tanya yang kita gunakan yang pertama adalah yes no question. Yang paling mudah pertama adalah dengan menaikkan intonasi di belakang. Misalnya ada kalimat afirmatif, vous aimez le sport. Untuk diganti ke kalimat interrogatif tinggal dinaikkan. Vous aimez le sport? Gitu ya. Vous aimez le sport? Maka ini nanti bisa dijawab dengan ya ataupun tidak. Selain dengan menggunakan intonasi naik di belakang, maka kalimat interrogatif yes no question juga bisa dilakukan dengan menambahkan kata bantu tanya est-ce ya, atau apakah. Est-ce diletakkan di awal kalimat. Contoh, est-ce que tu aimes la musique? Kalau iya, oui, j'aime bien la musique. Non, non, je n'aime pas du tout. Misalnya, est-ce que seperti contoh tulisan di situ akan berubah menjadi est-qu'il ataupun est-qu'elle dengan tulisan yang saya contohkan di situ apabila bertemu dengan subjek il ataupun elle baik jamak maupun tunggal. Kemudian interrogatif yang ketiga adalah dengan menggunakan kata bantu tanya qu'est-ce que, ya, qu'est-ce que atau apa yang. Ini sama seperti juga yang kita bahas di di bahasan yang kemarin ya. Qu'est-ce que vous aimez? What do you like? Jadi bendanya yang ditanya, jawabannya misalnya j'adore la musique classique. Seperti juga est-ce que, maka qu'est-ce que-nya akan berubah menjadi qu'est-qu'il ataupun qu'est-qu'elle apabila diikuti dengan subjek il ataupun elle baik jamak maupun tunggal. Contohnya, qu'est-ce qu'il aime? Jawabannya, il aime le sport. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime le film anglais. Gitu. Oke, nah saya pikir itu review yang ingin saya sampaikan mengenai bahasan le goût atau la préférence. Bahasan tadi tolong diingat kembali karena itu nanti juga akan kita gunakan dalam bahasan ini. Nah, untuk loisir, tolong perhatikan apabila di semester lalu kita bertanya mengenai what do you like. Kemudian di bahasan ini kita akan bertanya mengenai what do you like to do. Jadi kita akan berfokus pada to do. Kalau to do berarti doing something, berarti melakukan sesuatu, maka nanti jawabannya bukan lagi benda tetapi adalah verba, begitu. Kemudian ekspresinya seperti apa, susunannya seperti apa,
tolong perhatikan dialog berikut ini. Oke ya, saya akan perdengarkan dulu dialognya sambil silakan Anda perhatikan bagaimana tulisan dan juga bagaimana penggunaannya. 2. Écoutez et imitez. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Sortir ou rester à la maison? En général, je préfère sortir avec des amis. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez faire en particulier? Eh bien, j'aime aller au cinéma ou au restaurant. Oke ya, jadi tolong perhatikan yang replik pertama. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Oke, replik kedua pada madamnya. Et qu'est-ce que vous aimez faire? Ya, jadi modifikasinya di situ. Et qu'est-ce que vous aimez faire? Yang di atas qu'est-ce que vous aimez faire? Yang perlu kita perhatikan adalah selain tadi untuk menyatakan what do you like to do, berarti di sini to do-nya menggunakan faire, adalah adanya tambahan keterangan waktu pada replik pertama. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire en particulier? Ya, kalau weekend ngapain? Suka apa? Atau melakukan apa? Sedangkan yang kedua, lebih tepatnya suka apa? Nah, intinya kira-kira seperti itu. Oke. Karena tadi pertanyaannya adalah qu'est-ce que vous aimez faire le weekend? Maka di situ kalau kita akan memberikan pilihan, maka pilihannya adalah berupa verba. Sortir ou rester à la maison? Sortir ou rester à la maison? Jalan-jalan atau di rumah saja, misalnya begitu. Karena tadi pertanyaannya adalah faire, maka jawabannya silakan perhatikan jawabannya. Je préfère sortir. Saya lebih suka jalan-jalan atau pergi avec des amis, dengan teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian silakan perhatikan pada replik yang kedua. Qu'est-ce que vous aimez faire en particulier? Silakan perhatikan jawabannya. J'aime aller au cinéma ou au restaurant. Oke, tadi kan dijawab dengan biasanya en général je préfère sortir. Biasanya sih saya suka jalan-jalan dengan teman-teman. Oke, biasanya khususnya kalau jalan-jalan dengan teman ngapain? Nah, misalnya begitu ya. Biasanya saya lebih suka pergi ke bioskop atau ke restoran makan. Nah, misalnya begitu. Ini konteks ini jadi pertama yang nanti kita pelajari adalah qu'est-ce que vous aimez faire? What do you like to do? Kemudian kita tambahkan dengan keterangan waktu. Baik, sekarang saya ingin memberikan contoh beberapa kosakata untuk menyatakan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan pada saat loisir, pada saat waktu luang. Oke, yang pertama seperti tadi di teksnya ada sortir, sortir, rester à la maison. Sortir, sortir, rester à la maison. Jalan-jalan, tinggal di rumah atau stay at home. Faire du sport. Faire du sport, berolahraga. Kalau mau dispesifikan olahraganya, contohnya misalnya faire du jogging, faire de la natation, faire du badminton, misalnya gitu. Atau faire du football, misalnya gitu ya. Faire du titik-titik ya. Kemudian kecuali untuk sportnya, untuk natation karena itu femina menjadi faire de la natation. Oke, berikutnya yang ketiga, aller en boîte de nuit. Aller en boîte de nuit. Atau aller en discothèque. Aller en boîte de nuit, aller en discothèque. Pergi ke kafe atau mungkin lebih ke pergi ke diskotik mungkin gitu ya. Kemudian berikutnya faire les magasins, faire les magasins, les magasins, faire les magasins atau faire du sport, faire du sport ya, belanja. Voir des amis, bertemu dengan teman.
aller au cinéma, aller au cinéma, nonton, aller au restaurant, pergi ke restoran, aller au café, pergi ke kafe. Surfer sur internet, surfer sur internet, surfer, surfer sur internet, browsing. Lire, 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 ya, lire, membaca. Regarder la télévision, nonton televisi. Jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux vidéo, bermain video game. Écouter de la musique, écouter de la musique, mendengarkan musik. Étudier, étudier, belajar. Ne rien faire, ne rien faire, tidak melakukan apa-apa atau santai gitu. Faire du jardinage, faire du jardinage, berkebun atau bercocok tanam. Oke. Kemudian di situ ada juga contoh keterangan waktu. Ada le soir yang bermakna en general, jadi secara umum. Ce soir untuk yang bermakna lebih spesifik. Poinnya di sini adalah apabila kita ingin menyatakan waktu yang umum maka menggunakan artikel le gitu ya. Kalau untuk makna yang spesifik nanti menggunakan adjektif demonstratif se. Nanti akan saya bahas berikutnya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dari aturan grammarnya. Seperti tadi saya sebutkan, apabila kita menggunakan aktivitas adalah verba, maka verbanya adalah bentuk infinitif, yaitu verba yang kita temukan di dalam kamus. Misalnya nanti silakan dilihat misalnya memasak, maka nanti Anda akan temukan faire la cuisine. Nah, memasak, maka suka memasak, maka j'aime faire la cuisine. Begitu. Jadi susunannya untuk menyatakan aktivitas dengan menggunakan kata kerja aimer, adorer, préférer atau détester, maka kita susunannya saya gunakan formula ini. Subjek diikuti 4 verb. 4 verb yang saya maksud adalah aimer, adorer, préférer, détester, diikuti dengan verb. Verbnya adalah bentuk infinitif. Apabila bentuknya negatif, maka subjek diikuti ne, diikuti 4 verba yang dipilih, diikuti pas, diikuti dengan verba infinitifnya. Contoh untuk yang positif, j'aime étudier la langue. J'aime étudier la langue. Étudier belajar bahasa. Kemudian, tu n'aimes pas chanter. Tu n'aimes pas chanter. Kamu tidak suka bernyanyi. Oke. Contohnya penggunaannya misalnya ingin membuat kalimat kami suka mendengarkan musik. Maka di sini kita akan melihat mendengarkan musik adalah écouter de la musique. Kemudian verbanya bisa menggunakan tadi aimer ataupun adorer. Mau ditambahkan misalnya dengan menggunakan adverbial bien atau beaucoup misalnya ya. Maka contoh kalimatnya kita dapat kami, nous. Kemudian aimer dikonjugasikan nous menjadi aimons, ditambahkan dengan adverbial bien, ditambahkan dengan verbanya mendengarkan musik adalah écouter de la musique. Jadi kalimat akhirnya menjadi nous aimons bien écouter de la musique. Bentuk negatif adalah aimer-nya atau yang saya berikan tanda merah yang dinegasikan, diapit dengan ne pas. Maka kalimatnya menjadi nous n'aimons pas bien écouter de la musique. Begitu. Oke. Kemudian sekarang kita akan melihat bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif yang akan kita gunakan di sini kita akan melihat bentuk formal dan bentuk informal. Pada saat kita menggunakan bentuk formal, kita menggunakan pertanyaan qu'est-ce que, kemudian kita pakai vous, Anda, diikuti dengan 4 verba yang digunakan, diikuti dengan faire. Qu'est-ce que vous aimez faire, misalnya. Sedangkan untuk informal pilihannya, kalau misalnya di formal kita pakai vous, maka informal kita pakai tu. Itu yang pertama. Qu'est-ce que tu, misalnya, aimes faire, gitu.
Atau dengan menggunakan susunan yang casque-nya juga kita rubah ke bentuk informal dengan diganti dengan quoi. Jadi kalimatnya menjadi tu aimes faire quoi? Nah, kalau casque tadi letaknya berada di awal kalimat, kalau quoi berada di akhir kalimat atau berada di belakang ya. Sekali lagi, casque diikuti subjek, diikuti 4 verb, diikuti faire, atau subjek diikuti 4 verb, diikuti faire, diikuti quoi. Jadi itu ya, untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, gitu ya. Kemudian tinggal tambahkan faire di belakangnya. Qu'est-ce qu'il aime faire, apa yang dia suka lakukan, gitu. Nah, di sini qu'est-ce, seperti lihat contoh saya, akan berubah menjadi qu'il ataupun qu'elle karena diikuti dengan subjek, baik itu il ataupun elle, jamak ataupun tunggal. Qu'est-ce dalam bentuk informal diganti dengan quoi. Ya, maka kalimatnya menjadi il aime quoi, vous aimez faire quoi, gitu. Ya, jadi qu'est-ce bisa langsung diganti dengan quoi. Apabila kita ganti dengan quoi, maka kalimatnya beragam menjadi yang less formal, gitu. Akan menjadi informal apabila tadi kita pakai dengan tu. Tu aimes faire quoi, misalnya. Oke, contoh misalnya, il aime faire quoi? Il aime faire du camping. Vous aimez faire quoi? J'aime faire du voyage. Ya, faire du voyage, jalan-jalan, biasanya traveling gitu. Faire du camping, berkemah. Nah, kemudian sekarang akan kita lihat. Tadi kita bicara mengenai salah satu yang juga baru dalam bahasan ini adalah waktu. Ya. Loisir adalah lepas temps atau waktu luang. Karena berhubungan dengan temps, maka kita bicara mengenai waktu. Nah, beberapa ekspresi mengenai adverbial times yang ingin saya berikan di sini, yang adverb du temps misalnya le week-end, le soir, le matin, l'après-midi. Weekend, sore, pagi ataupun siang. Après-midi, setelah jam 12 itu disebut dengan l'après-midi. Midi itu jam 12. Kalau kita ingin menyatakan makna yang umum, kita menggunakan le atau la, tergantung dari nanti tongnya atau waktunya maskul atau femina. Sedangkan apabila kita ingin menyatakan waktu yang lebih spesifik, nanti kita ganti dengan adjektif demonstratif atau se atau set, gitu ya. Jadi contohnya misalnya, what do you like to do on your weekend? Nah, kalau on your weekend berarti maknanya umum, maka kita nanti menggunakan le weekend. Tapi what do you like to do this weekend? Itu lebih umum, lebih khusus, maka nanti diganti dengan ce weekend. Itu maksud en general dan particulier. Oke. Nah, untuk membedakan makna yang tadi umum ataupun makna khusus atau makna waktu yang lebih khusus, lebih spesifik, perhatikan dialog yang kedua ini. Qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir, Lucas? Pourquoi? Eh bien, j'aimerais bien aller au cinéma. Pas toi? Ouais, bof. Je préfère rester à la maison. J'ai un examen bientôt. Oh là là, tu es vraiment sérieux? Oke, perhatikan di replik yang pertama. Qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir, Luca? Kemudian silakan replik berikutnya. J'aimerais bien aller au cinéma. Oke ya. Jadi di dalam dua replik ini kita bisa tahu bahwa selain menggunakan ekspresi tadi, j'aime, titik-titik, maka di bahasan yang kedua ini nanti kita akan ada formula atau susunan baru untuk konjugasi, ada je voudrais dan j'aimerais. Penggunaan ini dipengaruhi oleh waktunya.
Perhatikan replik yang pertama. Qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir, Luca? Yang merubah menjadi ada kata voudrais adalah penunjuk keterangan waktu sesuai sore ini. Kamu mau apa sore ini, Luca? Kamu pingin apa? Misalnya begitu. Kemudian Luca menjawab, pourquoi? Mengapa? Eh bien, j'aimerais bien aller au cinéma. Kalau kita lihat konteksnya, Luca, sore ini kamu ingin melakukan apa? Kamu ingin kemana? Atau kamu ingin apa? Luca menjawab, kenapa? Aku ingin pergi ke bioskop, gitu. Pergi ke bioskopnya yang dijawab pada replik kedua ini adalah sesuai sore ini. Jadi kalau saya lengkapi, eh bien, ce soir, j'aimerais bien aller au cinéma. Karena itulah maka eme-nya berubah menjadi j'aimerais. Begitu. Oke ya. Konteksnya jelas ya. Sekarang ada pertanyaan. Patwa, kamu tidak ingin pergi ke sinema ya sore ini? Silahkan perhatikan jawabannya. Oui, bof. Iya, tapi gitu kalau kira-kira ya. Je préfère rester à la maison. Ya, aku lebih suka memilih tinggal di rumah. J'ai un examen bientôt. Aku mau ujian segera gitu. Jadi di sini sebenarnya Luca ingin pergi, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal di rumah sore ini karena dia ada ujian. Oke, gitu ya. Nah, sekarang konteksnya begini. Pada saat ditanya, qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir, Luca? Kamu ingin melakukan apa sore ini? Kejadiannya kan belum berlangsung. Kemudian apa yang dia lakukan? J'aimerais bien aller au cinéma. Aku ingin sekali pergi sore ini, gitu, ke sinema. Kamu tidak ya, Luca? Bisa jadi keinginan dari Mademoiselle itu bisa jadi terwujud atau tidak. Kalau misalnya Luca pergi, bisa jadi dia akan pergi ke sinema. Tapi karena Luca tinggal di rumah, karena dia mengajak Luca, bisa jadi dia tidak jadi pergi. Nah, hal inilah yang disebut dengan nanti kita menggunakan kondisional. Jadi apabila baru rencana, maka kita menggunakan kondisional. Rencana atau keinginan ya. Kita menggunakan kondisional. Jadi bentuk eme-nya tidak j'aime tapi j'aimerais. Perhatikan jawaban Luca. Luca lebih suka tinggal di rumah sore ini gitu. Jadi Luca sore ini dia pasti dalam tanda petik akan tinggal di rumah. Dia rester à la maison saja karena dia mau belajar. Maka bentuknya prefer-nya bentuknya sama seperti konjugasi yang tadi kita bahas di 4 kata kerjanya tadi. Oke, jelas ya. Jadi apabila kita menginginkan melakukan sesuatu dan itu baru sebuah rencana, baru sebuah harapan, maka konjugasi verbanya nanti kita gunakan adalah konjugasi verba kondisional. Tetapi apabila apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang nanti memang benar kita lakukan, maka kita menggunakan konjugasi yang tetap sama seperti konjugasi verba er pada 4 kata kerja tadi, begitu. Nah, yang dimaksud dengan konjugasi kondisional adalah, silakan dilihat di situ. Tadi kalau what do you like-nya yang pertama adalah kita ganti dengan kata vouloir atau ingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Kemudian di situ konjugasinya silakan diperhatikan. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, on voudrait, vous voudriez. Gitu. On itu adalah untuk nous, tetapi dia mempunyai konjugasi yang sama pada il ataupun elle, tapi maknanya on adalah nous atau kita, kami. Kemudian apabila menggunakan kata aimer, maka kita menggunakan j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, elle aimerait, on aimerait, vous aimeriez. Itu apabila kita menggunakan bentuk yang kondisional atau untuk bentuk yang rencana. Contohnya, je voudrais aller au cinéma ce weekend. I would like to go gitu ya. I would like to go to the cinema this weekend. Est-ce que vous aimeriez sortir ce soir? Do you like to go out this evening? Saya gitu ya. Jadi untuk konsep konteks seperti tadi, maka yang kita gunakan adalah kondisional.
Untuk menentukan kondisional ataupun bentuk yang biasa, kalau saya katakan begitu, maka dilihat dari keterangan waktunya. Apabila kita parler d'une habitude, berbicara mengenai sebuah kegiatan yang kebiasaan, maka kita menggunakan le pada keterangan waktunya. Contoh, ils aiment regarder la télévision le soir, mais le week-end ils préfèrent aller au cinéma. Jadi setiap sore dia pasti nonton televisi, dan kalau setiap weekend mereka pasti pergi nonton. Berarti di situ kita menggunakan yang le, la ataupun le, nanti tergantung dari keterangan waktunya. Quand c'est spesifik, ketika menyatakan waktu yang lebih spesifik, lebih nyata ataupun lebih presis gitu, lebih presise. Je voudrais regarder un film ce soir. I would like to see the movie this evening. Ce week-end, j'aimerais aller au concert, à un concert. And this weekend, I would like to go to a concert, misalnya gitu. Ya, konteksnya seperti itu. Nah, di sini saya berikan konjugasi kondisional yang lebih lengkap. Tadi kalau di situ belum ada nu, belum ada il, maka saya berikan di sini. Saya review untuk pengucapannya. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, nous voudrait, vous voudriez, nous voudrions, il voudrait, elle voudrait. Untuk eme-nya, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, elle aimerait, on aimerait. Kemudian vous aimeriez, nous aimerions, ils aimeraient, elles aimeraient. Jadi untuk eme, e-nya dibaca pada er, jadi eme bukan dibaca j'aimerais tapi j'aime. Dibaca dengan ya. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, vous aimeriez, nous aimerions, ils aimeraient. Gitu. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk beberapa ekspresi menyatakan loisir dan menyatakan sujet. Oke, contohnya misalnya, le soir, j'aime regarder la télé. Karena di situ le soir, maka eme-nya dikonjugasikan konjugasi biasa. Le soir, j'aime regarder la télé. Kemudian, ce soir, ada kata se, maka konjugasi verbanya adalah eme ataupun vouloir dengan konjugasi bentuk kondisional. Je voudrais. Ce soir, je voudrais aller au cinéma avec mes amis. Begitu. Contoh untuk menyatakan harapan, je voudrais un nouveau voiture. Aku ingin punya mobil baru. J'aimerais bien acheter une tablette numérique. Aku ingin sekali memberi sebuah tablet. Nah, itu contoh untuk penggunaan loisir ataupun sujet. Bon, itu bahasan kita untuk materi baru kita tentang loisir et sujet. Materi gramatikalnya silahkan dipahami dulu. Kemudian untuk beberapa bentuk ekspresi yang lebih komunikatif akan saya bahas di next explanation selanjutnya. Oke, saya pikir itu semoga bisa dipahami dengan baik. Merci. Et au revoir.